Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Firdaus dan rakan-rakan. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah perjuangan buruh India di daerah Kelang pada tahun 1941 tidak berasaskan kepada kepentingan kaum buruh tetapi sebaliknya tertakluk kepada objektif memperbaiki imej dan taraf sosial masyarakat India di Tanah Melayu. Dalam kajian ini, secara keseluruhannya, saya ingin membuktikan bahawa kebangkitan buruh India dalam Mogok Kelang 1941 adalah berobjektifkan kepada memperbaiki imej dan taraf sosial buruh India di Tanah Melayu. Pengenalan, buruh India dianggap sebagai satu komoditi yang boleh dijual beli. Nila Kanda Ayer 1938 dalam bukunya menyatakan sekiranya sesebuah ladang memerlukan buruh, apa yang perlu dilakukan ialah menghantar satu pesanan ke India Selatan. Komiti itu akan dibekalkan tanpa sebarang kesulitan. Komiti ini akan dibekalkan oleh Kangani. Penghijrahan melalui sistem induktor pada awalnya kemudian diubah kepada sistem Kangani pada tahun 1901 adalah untuk menentukan jenis dan kaliber buruh yang didatangkan ke Tanah Melayu. Pemodal dagangan menggunakan kedua-dua sistem ini untuk menentukan buruh yang datang dari India Selatan adalah terdiri daripada golongan berkasta rendah kerana golongan berkasta rendah ini dilihat mudah untuk dikawal berbanding golongan berkasta tinggi yang lebih berpendidikan. Perundangan buruh mensyaratkan pengurusan estet bertanggungjawab untuk menyediakan segala kemudahan seperti tempat tinggal, bekalan makanan, bekalan air, kemudahan pendidikan dan dispensari kepada buruh. Namun sebaliknya yang berlaku, kemudahan yang disediakan adalah tidak berkualiti sehingga menyebabkan buruh menghadapi masalah seperti malnutrisi, penularan penyakit, buta huruf, mortaliti ibu dan bayi, membunuh diri, aktiviti mogok, keberhutangan, pengangguran dan kemiskinan. Kesesaran hidup yang dihadapi oleh buruh estet secara berterusan ini disebabkan bayaran upah yang diterima adalah rendah dan layanan buruh yang diterima daripada pihak pengurusan estet yang dibantu oleh Kangani Tidada Madura. Kangani Tidada Madura ini juga merupakan kaum India sendiri tapi mereka lebih berkasta tinggi. Jadi wujud pembagian kasta ini menyebabkan layanan yang diterima kasta rendah ini lebih rendah, lebih buruk berbanding dengan golongan yang berkasta tinggi. Maka mogok merupakan satu cara terbaik untuk memperbaiki imej dan taraf sosial buruh India terutamanya orang Tamil yang bekerja di estet. Di sini terdapat dua pendapat yang menyatakan bahawa mogok Kelang merupakan satu mogok yang terancang, sistematik dengan tuntutan-tuntutan yang khas untuk diperjuangkan dalam mogok ini. Dan perjuangan ini dilihat merupakan perjuangan pertama buruh India yang memperjuangkan hak-hak asasi mereka terutamanya hak taraf sosial mereka. Seterusnya kita boleh lihat punca kepada kebangkitan buruh India dalam Mogok Kelang 1941. Terdapat 6 punca utama yang menyebabkan buruh India ini bangkit dalam Mogok Kelang. Antaranya eksploitasi gaji buruh, diskriminasi taraf sosial, sekatan hak kebebasan, masalah sosial, jurang pendidikan, kekurangan kemudahan infrastruktur. Punca pertama, eksploitasi gaji buruh. Gaji buruh India sentiasa mengalami naik turun mengikut keadaan ekonomi harga getah. Upah yang mereka terima tidaklah setimpal dengan tenaga yang disumbangkan bagi memajukan industri getah. Bahkan buruh India tidak dapat menggunakan semua pendapatnya dengan sempurna atas beberapa sebab. Antaranya mereka terpaksa membayar denda yang dikenakan oleh majikan terhadap mereka. Potongan gaji ini dilakukan atas kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan semasa bekerja. Selain pemotongan gaji, satu lagi bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pihak Kangani dan beberapa chief polis ialah melalui pengenalan loteri. Di bawah sistem loteri ini, seorang buruh harus membayar $14 untuk 10 bulan dan selepas tamat tempoh, Kangani akan mengambil semua wang yang dibayar oleh buruh dengan menipu mereka. Loteri yang dimulai atas nasihat para Kangani sebagai cara untuk mengumpul wang dalam kalangan buruh di mana boleh digunakan untuk pulang ke India selepas tamat tempoh kerja. Walau bagaimanapun, wang yang dibayar itu tidak akan pergi ke tangan buruh. Eksploitasi terhadap buruh ini terus berlaku dalam bentuk sistem kredit oleh majikan.
pengurus ladang membuka kedai runcit dan membekalkan barangan melalui sistem kredit dengan harga yang mahal. Walaupun golongan Kerani, Kanggeni dan Madur yang merupakan orang Silonis atau Malayali merupakan orang yang paling dekat dengan buruh, namun tidak wujud hubungan yang rapat di antara mereka. Mereka sentiasa menipu buruh, terutamanya orang Tamil dalam kebanyakan hal. Misalnya, majikan ladang mengumpulkan sejumlah wang daripada kalangan buruh pada waktu perayaan dan akan menggunakan sedikit wang untuk menyediakan toli dan barangan lain kepada buruh. Wang baki pula akan diambil oleh majikan. Okey, seterusnya kita lihat punca kedua yang menyebabkan kepada kebangkitan buruh India dalam mogok kelang adalah diskriminasi taraf sosial. Di ladang, buruh India, terutamanya orang Tamil, telah diberi layanan yang buruk di mana British memberikan mereka satu identiti khas iaitu kuli, yang merupakan satu istilah dalam bahasa Tamil yang membawa maksud upah kecil. Menurut R. N. Jackson, sebagai kuli ladang yang berkebolehan, bangsa India ini tiada bandingan di dunia. Pendiam, patuh kepada disiplin dan cepat menyesuaikan diri dengan sebarang kerja. Mereka akan kekal di sesuatu ladang dan terus tinggal di sana dengan berpuas hati dengan gaji yang rendah. Orang Tamil suka akan tuan yang tegas, malah ada pepatah mereka yang berbunyi, tuan yang tak pernah marah tidak akan memberi gaji yang banyak. Kerja-kerja seperti memungut sampah, membersihkan longkang dan tandas telah dihaskan kepada golongan kasta rendah. Kasta rendah ditempatkan di rumah-rumah yang jauh terasing daripada tempat kediaman golongan kasta tinggi. Di setengah ladang di tanah Melayu, kuil dan air minuman juga berasingan pernah disediakan mengikut haris kasta. Okay. Di sini kita boleh melihat hierarki sosial di ladang getah. Hierarki yang tertinggi sekali adalah orang Eropah, kedua orang Silonis, Malayalis dan ketiga orang Tamil yang kasta rendah. Orang Eropah biasanya akan menjadi pengurus ladang atau pemajikan. Seterusnya, orang Silonis dan Malayali akan menjadi Kerani, Tanggani atau Madur, dan orang Tamil akan bekerja sebagai kuli atau buruh. Dalam gambar ini kita boleh melihat tiga hierarki sosial yang wujud, iaitu yang pertama yang memakai topi putih adalah orang Eropah dan memakai topi di belakang penerus getah adalah orang Silonis yang merupakan Tanggani. Dan penerus getah itu adalah orang Tamil. Okey, seterusnya kita boleh melihat kepada punca ketiga yang menyebabkan kebangkitan buruh India, terutama orang Tamil dalam mogok kelang adalah sekatan hak kebebasan. Buruh India ni dilihat tidak dibenarkan melewati sempadan ladang di tempat mereka bekerja. Orang luar juga tidak dibenarkan masuk ke dalam ladang-ladang tersebut. Buruh India hidup dalam keadaan di mana semua hubungan mereka dengan dunia luar terputus. Tindakan British ni telah menghalang pergaulan sosial bukan sahaja antara buruh-buruh ladang dengan kaum lain, bahkan juga antara buruh India dengan orang India yang lain di tanah Melayu. Sekiranya ada dalam kalangan buruh yang ingin keluar, mereka dipaksa untuk membayar sejumlah wang sebelum meninggalkan ladang. Keadaan ini tidak memungkinkan perkara ini berlaku kerana semua wang yang diterima pada hari gaji dikumpul oleh Kanggani dan Madur. Selain itu, beberapa orang pengawal juga dilantik di kebanyakan ladang bagi memastikan buruh-buruh ini tidak meninggalkan sempadan ladang. Jika ada di antara buruh yang ingin keluar, misalnya ke pejabat pos, satu pas akan diberikan kepada buruh tersebut dan dalam masa yang sama seorang pengawal akan diarah untuk mengiringinya bagi memastikan buruh tersebut tidak melarikan diri. Tambahan, buruh juga tidak dibenarkan keluar tanpa alasan yang kuat seperti melawat kawan atau saudara di ladang lain. Situasi yang dialami oleh buruh ini tidak ubah seperti sistem perhambaan di mana mereka diletakkan dan dikawal seperti hamba. Okey, seterusnya faktor seterusnya yang menyebabkan kepada kebangkitan buruh India dalam mogok kelang adalah jurang pendidikan. Pada tahun 1901 di negeri-negeri Melayu bersekutu, kanak-kanak bawah 15 tahun adalah seramai 7,000 orang daripada 45,000 orang adalah orang Tamil.
Dan walaupun British telah bersedia untuk menubuhkan sekolah tamil di kawasan ladang, namun penubuhan dan pengajaran yang disediakan adalah dalam keadaan yang paling tidak memuaskan. Dasar pendidikan yang disediakan di ladang berada dalam keadaan yang paling minimal dan menepati polisi British yang hanya semata-mata menjadikan kanak-kanak Tamil sebagai kerani ataupun jurukira. Sekolah ladang juga dibangunkan untuk merekrut buruh dan sebagai usaha mengekalkan buruh Tamil gembira dan puas hati di kawasan ladang. Okay, dalam annual report on education in Selangor for 1923, dia menyatakan bahawa kehadiran pelajar dalam sekolah Tamil ni amatlah kurang dan ibu bapa amatlah kurang dan mereka lebih mementingkan pekerjaan berbanding daripada pendidikan lah. British sengaja menjadikan anak-anak buruh sebagai kuli, membenarkan kanak-kanak daripada umur 10 hingga 12 tahun bekerja di ladang. Bagi ibu bapa yang kurang berpendidikan, lebih menggalakkan anak-anak mereka bekerja supaya mereka dapat menampung perbelanjaan harian mereka. Okay, ini merupakan contoh sekolah yang wujud di ladang, di Pahang. Okay, seterusnya, punca yang menyebabkan kepada kebangkitan buruh India dalam Monggok Kelang adalah kekurangan kemudahan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh lihat pada tempat tinggal mereka. Biasanya penempatan ni dibahagikan kepada labour quarters dengan staff quarters, dibahagikan kepada dua. Ada labour quarters dan staff quarters. Staff quarters dipenuhi dengan kilang, getah, rumah asap, gudang, rumah pengurus, kerani, kanggani, sekolah dan hospital ataupun klinik. Dan di bahagian labour quarters pula dilengkapi dengan rumah-rumah buruh termasuk kedai tori dan ayah kotai. Ayah kotai ini merupakan tempat penjagaan bayi dan kanak-kanak buruh. Rumah buruh jenis lama biasanya terdiri daripada berek lama seperti struktur kayu beratap sama ada dengan daun ataupun sawit tempatan atau kadang-kadang ada juga atap zinc. Dan rumah ini seolah-olah rumah panjang di mana ruang biliknya dibahagikan dengan pemisah. Setiap bilik didiami oleh sebuah keluarga. Jadi, rumah jenis ini ada di antaranya yang telah dilengkapi dengan beranda dan ada juga yang tidak. Dan pembinaan rumah ni pembinaan sistem perumahan seperti ini selalunya membawa kepada timbulnya permasalahan keluarga, keadaan persekitaran yang tidak sihat dan penyebaran wabak penyakit dengan cepat. Dalam laporan dalam report Condition of Indian Labours in Malaya halaman 102 menyatakan labours lines in sanitary and room are overcrowded. Dalam laporan ini sendiri menyatakan bahawa dalam perumahan-perumahan yang ada dalam ladang estate bagi buruh India ni tidaklah bersih dan bilik-bilik mereka terlampau padat dengan buruh-buruh yang tinggal di situ. Seterusnya kita lihat kesihatan. Dari segi kesihatan, kemudahan infrastruktur dari segi kesihatan. Sehingga tahun 1940-an, kemudahan kesihatan yang wujud adalah dalam bentuk yang paling tidak memuaskan dan sangat teruk. Dan orang yang merawat pesakit pula bukanlah seorang doktor yang bertauliah, sebaliknya hanya seorang dresser yang tidak layak dalam bidang perubatan. Kemudahan yang disediakan pula tidak memberi sebarang keyakinan kepada buruh. Hanya pesakit yang serius saja yang akan dihantar ke hospital kerajaan dan ramai di antara pesakit ini meninggal sewaktu dalam perjalanan. Jika mereka pergi ke hospital kerajaan sekalipun, layanan yang diterima di hospital kerajaan juga adalah sangat teruk. Dan jaringan perhubungan kita boleh lihat dari segi kemudahan jaringan perhubungan sistem komunikasi dan pengangkutan yang serba kekurangan termasuklah tempat tinggal yang jauh terpencil di kawasan pedalaman ketika itu menjadikan keadaan yang lebih sukar. Maknanya di ladang tu lebih jauh daripada kawasan-kawasan lain menyebabkan buruh India ni
terikat dalam satu kawasan sahaja. Seterusnya kita boleh melihat pada punca yang berlakunya kebangkitan India dalam Mogok Kelang adalah masalah sosial. Masalah-masalah keluarga yang sering berlaku iaitu pertengkaran, pergaduhan antara ahli keluarga dan saudara mara turut mencetuskan tekanan kepada seseorang individu itu. Pertengkaran dan pertelingkahan juga sering berlaku di antara majikan dengan buruh. Misalnya dalam hal gaji, kemudahan kerja dan sebagainya. Maka untuk melarikan diri daripada masalah-masalah tersebut, mereka mula mencari alternatif atau satu cara yang terdekat dengan mereka adalah pengambilan todi. Masyarakat India di kawasan ladang melarikan diri daripada masalah dengan mengambil todi. Pada asalnya, kedai todi diperkenalkan oleh British itu sendiri. Untuk perkiraan British, buruh India merupakan peminum todi utama berbanding kaum lain. Menurut British, lebih mudah memerintah penduduk yang berada dalam bawah pengaruh alkohol berbanding penduduk yang berpendidikan. Namun, perkara yang lebih memburukkan lagi apabila wujud peminum tegal todi, maka timbul masalah sosial di kalangan buruh. Okay. Dalam Annual Report of the Labour Department of Raya daripada tahun 1931 sampai 1939 menyatakan hasil daripada masalah peminum todi tegal ni menyebabkan berlakunya masalah-masalah seperti berikut: serangan pengurus, serangan terhadap petani, masalah gaji, pemecatan dan masalah keluarga dan pelbagai masalah lagi. Tekanan-tekanan ini menyebabkan tekanan-tekanan buruh ini menyebabkan buruh menyerang pengurus atau kerani disebabkan atas masalah-masalah pemotongan gaji tidak diterima ataupun tekanan kerja yang terlampau banyak menyebabkan mereka menyerang pengurus atau kerani itu sendiri. Jika kita lihat serangan kerani itu lebih banyak daripada pengurus kerana kerani lebih banyak berada bersama dengan buruh India berbanding dengan pengurus. Jadi seterusnya kita boleh lihat isu pemecatan di mana berlaku banyak kes-kes pemecatan kerana masalah salah laku buruh itu mungkin disebabkan atas pengaruh minum todi itu sehingga memabukkan menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan kerja dengan sempurna. Menyebabkan majikan mengambil keputusan untuk memecat buruh-buruh yang bermasalah. Okay, ini merupakan gambar rajah risalah yang menunjukkan gambar rajah pertama menunjukkan keluarga yang ditinggalkan oleh buruh lelaki India disebabkan masalah minum todi, dan kedua gambar rajah menunjukkan peminum-peminum todi yang tegal ditangkap oleh ditangkap oleh kaki tangan yang menjaga ladang lah. Okay. Seterusnya kita dah melihat kepada punca-punca yang menyebabkan kebangkitan buruh India dalam Mogok Kelang. Jadi daripada punca-punca tersebut menyebabkan berlakunya Mogok Kelang pada 1941. Tapi dalam Mogok Kelang 1941 ni saya membahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama di mana kita boleh melihat berlakunya isu Solidarity Valiant. Kedua, memperjuangkan hak bekerja itu. Kemudian dalam fasa kedua, Mogok ni lebih tertumpu kepada tuntutan kenaikan gaji, dan fasa ketiga tuntutan-tuntutan yang berlaku adalah berkenaan dengan taraf sosial, tumaruh diri dan juga hak asasi buruh India itu sendiri. Okay. Dalam fasa pertama Mogok Kelang, harga getah kita pada ketika itu pada awal tahun 1939, harga getah kian melonjak. Tapi gaji buruh dibayar tidak setimpal dengan tenaga kerja mereka. Pada Januari 1941, UPAM memberi cadangan untuk menaikkan gaji buruh India sebanyak 5 sen. Iaitu waktu ketika itu gaji lelaki adalah 50 sen dan wanita 40 sen untuk satu hari. Jadi cadangan UPAM
adalah menaikkan sebanyak 5 sen, bermakna 55 sen untuk lelaki dan 45 sen untuk wanita. Tetapi kenaikan gaji ini tidak membawa sebarang makna memandangkan inflasi dan kenaikan harga barang keperluan ekoran permintaan getah tinggi. Dan pada akhir Januari 1941, seorang buruh India bernama Velayan, dia merupakan setiausaha Kesatuan Pekerja Ladang Sungai Risau yang merupakan salah satu cadang kesatuan masyarakat India di daerah Klang, dipecat dari ladang Midlands kerana enggan melakukan kerja lebih masa. Beliau dipecat, beliau kemudiannya diberi gaji dan dipecat daripada ladang. Maka daripada peristiwa tersebut, seramai 300 pekerja ladang Midlands daripada West Division bermogok sebagai menyokong tindakan Velayan. Namun protes ni hanya bertahan sehingga 12 Februari 1941, bermakna mogok itu hanya berlaku dalam masa 9 hari. Pada waktu ini masih lagi tidak ada tuntutan-tuntutan yang disenaraikan, yang dihaskan bagi memperjuangkan hak-hak asasi. Tetapi fasa pertama ni menunjukkan bibit-bibit awal kebangkitan masyarakat India bersatu menyuarakan hak mereka sebagai seorang pekerja. Fasa kedua dalam mogok Kelang ini dimulai oleh R.H. Nathan dan Y.K. Menon. Mereka berdua ni adalah pengasas kepada Kesatuan India Daerah Kelang tadi disebut. Nathan berpendapat untuk menumpukan kuasa kapitalis, mogok perlu dilancarkan secara serentak di semua ladang. Satu perancangan yang strategik perlu dilakukan untuk melaksanakan mogok dengan berkesan. Jadi idea yang merancang mogok secara terancang dan sistematik ini adalah daripada Nathan sendiri. Maka Nathan dan Menon telah memformulasikan tuntutan yang bakal dijadikan wadah perjuangan pekerja semua ladang di Selangor. Dan beberapa tuntutan seperti isu eksploitasi gaji, diskriminasi taraf sosial, diskriminasi kerja, masalah sosial, kemudahan infrastruktur dan pendidikan dan hak berpersatuan diperjuangkan. Dan keputusan yang diambil mengemukakan tuntutan kepada pengurus ladang. Jika tuntutan itu ditolak, maka mereka akan melancarkan mogok. Ini merupakan 12 tuntutan yang disadangkan oleh Nathan, yang diusulkan oleh Nathan dan Menon. Yang pertama, memberi upah yang sama untuk setiap jenis kerja yang sama untuk buruh India dan China. Maknanya jika buruh China mendapat 70 sen, India juga akan mendapat 70 sen. Larangan menghina isteri buruh dan melakukan gangguan seksual terhadap pekerja wanita. Ini berlaku kerana kaki tangan seperti ganggeni ataupun kerani yang ada yang berkasta tinggi ini sentiasa memberi gangguan seksual ataupun mengganggu isteri ataupun orang-orang wanita yang terdiri daripada golongan berkasta rendah ini, orang Tamil itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu tuntutannya adalah larangan menghina isteri buruh dan melakukan gangguan seksual terhadap pekerja wanita. Okay. Yang ketiga tuntutannya adalah memecat pengurus ladang yang berkelakuan keras terhadap pekerja dan digantikan dengan pengurus yang pandai berbahasa Tamil. Ini kerana kebanyakan kaki tangan yang seperti kanggeni, kanggeni dan lidar ni merupakan orang Ceylonese dan setengah Ceylonese sendiri tidak pandai berbahasa Tamil. Jadi menyukarkan hubungan dengan antara dua kaum ni lah, dua orang dua bahagian. Okay. Yang keempat, menyediakan kediaman asas perkhidmatan kesihatan yang menyediakan secara lebih baik lah berbanding yang sebelum ini. Yang kelima, menutup kedai toddy dan arak kerana kedai toddy dan arak ini adalah menyumbang kepada masalah sosial yang berlaku dalam ladang. Nombor 6, hak kebebasan bersuara dan berhimpun untuk buruh. 7, menghapuskan sistem waktu bekerja yang terlalu panjang iaitu antara 10 ke 12 jam. Dan 8, membenarkan penolong getah berbasikal di depan
pengurus Eropah dan Asia. Kerana sebelum ini budaya mereka terpaksa turun daripada basikal jika lalu di depan majikan ataupun pengurus Eropah atau Asia ni lah. Jadi nombor 9, membenarkan kesatuan sekerja ditubuhkan untuk menjaga kepentingan buruh. 10. Menyediakan pusat kesihatan yang lengkap. 11. Menyediakan sekolah yang baik untuk anak-anak pekerja. 12. Pekerja yang terlibat dalam pemogokan ini tidak akan dikenakan tindakan. Okey, fasa kedua ini memperlihatkan buruh India sudah mula berani menegakkan hak mereka dengan memboikot todi, tidak lagi turun daripada basikal semasa lalu di hadapan majikan, mula membantah dan melawan apabila kaki tangan pengurusan mengganggu wanita dan mula menunjukkan penyatuan kaum buruh itu sendiri. Kaum buruh India itu sendirilah. Mogok pertama kalinya berlaku di ladang Delmeri, kemudian merebak ke ladang Milnes. British menyedari keperluan untuk campur tangan untuk memulihkan keadaan mogok, maka satu perjumpaan dengan CIM, pengurus ladang daerah Kelang dan pengurus ladang Sungai Wei bagi membincangkan isu kenaikan gaji. Bagi menyelesaikan masalah mogok ni, idea yang dikemukakan oleh British adalah menaikkan gaji. Okay, maka UPAM bersetuju untuk menaikkan gaji buruh India iaitu sebanyak 60 sen pada lelaki dan 50 sen untuk wanita. Maka tamatlah bagi fasa kedua mogok Kelang tersebut, tapi hasil daripada kejayaan fasa kedua mogok Kelang tu menandakan bahawa bahasa yang difahami oleh golongan kapitalis ni hanyalah mogok. Maka buruh India tidak mengalah dalam menuntut hak taraf sosial dan hak asasi mereka. Pada 11 Februari 1941, mogok dilaporkan di kebanyakan estet di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor. Pengurus ladang turut memberi tentangan kepada mogok ini dengan pelbagai cara. Misalnya, memotong bekalan air, contohnya di ladang White Areas, Damansara, Black Areas, dan memberhentikan catuan beras kepada pekerja. Dan pada 10 April 1941, Shenton Thomas telah bertindak menggunakan Shenton Thomas ni, dia merupakan prosedural polis pada ketika ini, telah bertindak dengan menggunakan pasukan tentera untuk meredakan keadaan. Sebuah batalion tentera India bersama dengan Malay State Volunteer Force telah digunakan. Pasukan polis juga menahan buruh India di Kelang, Kuala Lumpur dan juga Kuala Langat. Di Balai Polis Kelang, pertempuran antara polis dan buruh ladang telah menyebabkan 10 orang polis dan 20 orang buruh tercedera. Mogok fasa ketiga ini merebak secara separdik di kebanyakan estet. Ini bermakna mogok fasa ketiga ini, tuntutan-tuntutan yang berlaku di antara ladang tu adalah berbeza-beza. Misalnya ladang A menuntut tentang hak untuk tidak bekerja lebih masa, ladang B menuntut kepada hak untuk tidak menurun daripada basikal semasa lalu di hadapan majikan ataupun kaki tangan yang berpangkat tinggi. Jadi mogok-mogok yang berlaku atau tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam mogok fasa ketiga ini berbeza-beza bagi mengikut ladang-ladang tersebut lah. 14 April 1941, mogok dilaporkan di 38 ladang di Kuala Selangor, 20 ladang di Kuala Langsat, 35 ladang di Kelang, 27 ladang di Kuala Lumpur. Jadi dianggarkan 20,000 buruh dari 120 ladang mengambil bahagian dalam mogok menuntut hak taraf sosial mereka. 16 Februari 1941, darurat telah diisytiharkan di Selangor dan polis dan tentera melancarkan operasi pembersihan secara sistematik secara besar-besaran lah. Berikutan itu, pemimpin yang terlibat dalam mogok dan rusuhan telah ditahan.
Dan pada 21 bulan 5, 1941, 20 orang dari Teluk Genting Estate telah ditahan. Dan menurut H.E. Wilson, sepanjang rusuhan tersebut sebanyak 386 arahan tangkapan dibuat oleh pihak polis terhadap pihak-pihak yang ditakrifkan sebagai pengacau. Dan tindakan pihak berkuasa ini telah berjaya menyekat rusuhan daripada merebak dan secara langsung menamatkan gerakan buruh India ini. Dan menjelang akhir Mei 1941, Mogok Kelang ni seolah-olah berjaya dimatikan oleh kerajaan yang bersekongkol dengan pihak kapitalis. Penyudahnya, Mogok Kelang ni telah mengorbankan 6 nyawa pekerja, 21 pekerja dibuang negeri ke India, 95 pekerja dihantar pulang ke India atas permintaan, 300 pekerja ditahan dan dipenjarakan dan 186 pekerja dibebaskan dengan syarat tidak kembali ke ladang mereka. Maka kesimpulan yang boleh dibuat dalam kajian ni, tekanan jangka panjang, diskriminasi taraf sosial dan eksploitasi hak asasi yang dihadapi oleh buruh India di Tanah Melayu menjadi punca kepada kebangkitan buruh India dalam Mogok Kelang 1941. Ditambah dengan kewujudan kesatuan-kesatuan kerja seperti Kesatuan India Daerah Kelang, dan juga Central India Association of Malayan telah memberi kesedaran kepada buruh India mengenai penyatuan suara untuk menentukan hak-hak mereka sebagai pekerja. Walaupun di akhir peristiwa Mogok Kelang 1941 ni tidak berjaya, tetapi pihak British mula memberi perhatian ke atas penglibatan kesatuan-kesatuan buruh dan hubungan buruh-buruh India dengan majikan mereka. Dan kesedaran politik dalam kalangan buruh India sesuatu yang tidak dijangkakan kerana buruh-buruh India terdiri daripada golongan kelas bawahan dan buta huruf. Dan Mogok Kelang 1941 boleh dilihat sebagai pencetus kepada kesadaran buruh India untuk bangkit memperjuangkan hak asasi mereka. Sekian, terima kasih.